Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Syamirah binti Zulkifli yang memegang kad matrik KBJ 2108109797 dari KPTN Kota Baru, Kelantan. Saya akan menerangkan sedikit tentang maklumat ringkas mengenai masalah belajar online dalam kalangan kanak-kanak. Tinggal beberapa bulan sahaja lagi tahun 2021 bakal melabuhkan tirai. Tidak keterlaluan jika dikatakan tahun ini merupakan tahun penuh cabaran buat semua. Bukan sahaja di Malaysia, bahkan rakyat di seluruh dunia di pelbagai peringkat turut diuji dengan serangan pandemik COVID-19 ini. Bagi kanak-kanak, lumrah kehidupan mereka sepenuhnya berubah apabila COVID-19 ini melanda. Sebagai contoh, anak-anak yang berumur 4 hingga 6 tahun hanya berkesempatan beberapa bulan sahaja melalui sesi persekolahan sebenar sebelum sekolah ditutup berikutan perintah kawalan pergerakan ini. Nyanyian lagu kanak-kanak, bacaan buku cerita, contengan bebas di tadika bersama kawan-kawan terpaksa dilupakan dan digantikan dengan gadget. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai cara untuk memastikan kanak-kanak tidak keciciran dalam pembelajaran. Antaranya ialah pihak KPN iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Inisiatif ini bertepatan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang menetapkan setiap pelajar perlu mendapatkan akses kepada pendidikan untuk mencapai potensi diri bagi menghadapi kehidupan masa hadapan. Selain itu, sistem persekolahan hari ini tidak secara sepenuhnya bergantung kepada guru. Sebaliknya, memerlukan kerjasama ibu bapa. Seterusnya, guru perlu mengadakan kuis dalam talian menggunakan konsep sama seperti kuis konvensional semasa pembelajaran bersemuka. Bezanya, kuis ini menggunakan media. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu demi menyelamatkan generasi ini daripada keciciran pendidikan. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Encik Azmi bin Abdul Rahman. Saya Nur Ain Ayuni binti Muhammad Azihan bernombor matrik KBJ 21081023 daripada Kolej Politek Mara Kota Baru, Kelantan. Pada hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai pembelajaran secara atas talian. Guru dan ibu bapa merupakan peranan penting pada masa kini dalam memastikan kesihatan pelajar serta perlu mengambil berat tentang kemudahan yang dimiliki oleh para pelajar agar mereka tidak ketinggalan dalam sesi pembelajaran. Hal ini kerana tidak semua orang memiliki kemudahan seperti alat komunikasi, capaian rakaian, kemudahan tempat belajar dan sebagainya. Alat telekomunikasi merupakan satu keperluan yang sangat penting pada era kemajuan dan pandemik ini. Bagi sesetengah orang yang kurang celik teknologi IT, memberi sedikit masalah kepada mereka untuk melakukan sebarang aktiviti secara atas talian. Krisis global akibat penularan wabak COVID-19 bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional tertangguh, bahkan menjadi tugas guru semakin mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan baharu yang memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah secara PDPR dilaksanakan secara atas talian. Selain itu, bagi pelajar yang tidak memiliki kemudahan dari segi campaian internet dan gadget, guru mengambil peranan mereka dengan menyediakan bahan pembelajaran yang memudahkan para pelajar mereka untuk
belajar tanpa ketinggalan dalam pembelajaran. Contohnya, guru akan menyediakan modul bagi setiap subjek dan subtopik yang akan dipelajari. Kerana dengan adanya modul, pembelajaran ini dapat memudahkan para guru dan pelajar untuk membuat rujukan tentang pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Akhir sekali, peranan guru dalam membentuk generasi yang cemerlang tidak boleh dipandang enteng. Hal ini kerana guru merupakan insan yang banyak berjasa dalam memastikan anak didik mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran dan sentiasa berada di sisi pelajar dalam memberi semangat. Semangat dan sokongan dan kata-kata semangat juga mampu membina keyakinan kepada para pelajar untuk mencapai impian dan keinginan mereka. Hal ini bersesuaian dengan tema sambutan Hari Guru pada tahun ini yang bertemakan Guru Berguru Demi Ilmu Membina Generasi Baharu, yang banyak menyentuh peranan guru dalam memperlaksanakan keilmuan dan profesionalisme bagi membina generasi baharu dalam negara serta dapat mematuhi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Fatihah binti Ni Ibu Sri yang memegang kad matrik KBJ 210810708. Antara cara-cara untuk merancang strategi bagi menyelesaikan masalah daripada kecederaan pelajar ketika pandemik ini, para pendidik perlu mempunyai kemahiran dalam merancang dan menyediakan rangka pengajaran yang efektif. Dengan menggunakan teknik yang dapat memupuk minat pelajar untuk mempelajari subjek yang mereka tidak minati, contohnya dalam bidang matematik dan sains. Sebenarnya, para pendidik perlu menyediakan alat bantu mengajar atau lebih dikenali sebagai ABM dan perlu menciptakan alat ABM dengan lebih kreatif bagi memudahkan kanak-kanak tersebut menumpukan perhatian sepenuhnya kepada guru dan ABM tersebut. Selain itu, ada juga kaedah yang lain dapat digunakan, iaitu dalam pembuatan slide dengan menggunakan PowerPoint. Slide tersebut akan dibuat secara ringkas dan dapat membuatkan kanak-kanak menjadi mudah untuk memahaminya dan tertarik dengan corak-corak yang dibuat pada slide tersebut. Seterusnya, para pendidik juga perlu menyediakan modul soft copy kerana dengan adanya modul tersebut, kanak-kanak akan menjadi pandai apabila mereka mula membaca, menulis dan mengira dengan baik. Ibu bapa juga perlu memantau anak-anak mereka supaya tidak terleka bagi mengelakkan mereka bermain telefon secara berlebihan. Saya Nur Aisyah Natasha binti Mak ID, nombor matrik KBJ 210810480. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai satu matlamat tinggi untuk bersaing dengan negara-negara maju di peringkat global. Bagi mencapai hasrat ini, negara kita perlulah menyediakan sejumlah bilangan besar tenaga masyarakat yang celik, pandai dan berguna. Namun begitu, dalam usaha menyediakan tenaga masyarakat yang celik pandai ini, negara telah mendapat tantangan yang hebat dan sistem pendidikan ialah melibatkan masalah keciciran. Ibu bapa haruslah menasihati anaknya untuk ke sekolah agar tidak tercicir dalam setiap mata pelajaran. Oleh itu, pendidik haruslah memberi lebih perhatian kepada murid yang tidak minat untuk ke sekolah dari aspek pencapaian akademik. Selain itu, ibu bapa juga haruslah memberi lebih perhatian untuk anak-anaknya dan harus berkomunikasi dengan pihak sekolah tentang yuran atau pembelajaran anaknya. Seterusnya, salah satu sebab utama masalah keciciran pelajar adalah faktor kemiskinan. Pihak kerajaan hendaklah menggiatkan lagi usaha dalam membantu golongan miskin, terutama yang berada di pendalaman dan di kalangan orang
asli dan penduduk Sabah dan Sarawak. Kesedaran kepentingan pendidikan amat perlu dititik beratkan dalam usaha membasmi keciciran. Masyarakat perlu dididik untuk memahami dan yakin bahawa satu-satunya jalan untuk keluar dari kepompong kemiskinan adalah dengan seseorang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik, maka peluang untuk merubah kondisi kehidupan dengan pekerjaan yang lebih menjamin dan membawa lebih keuntungan dapat diwujudkan. Prasarana dan sumber untuk keguraan pendidikan juga perlu selalu dikaji dan dibaik pulih untuk memastikan proses pembelajaran murid-murid mendapat impak yang terbaik dan berkualiti tinggi. Akhir sekali, sekiranya seseorang itu mengetahui keadaan murid yang tercicir kemungkinan kerana kesempitan hidup, perlulah ada organisasi atau kumpulan bertindak yang beroperasi di setiap sekolah untuk mengambil laporan tersebut. Ini memudahkan pemantauan terhadap kes keciciran murid. Kesimpulannya, pelaksanaan PDPR tidak akan berjaya sepenuhnya tanpa kerjasama daripada semua pihak yang terlibat, sama ada pihak atasan seperti KPM, JPM dan PPD sehingga kepada pihak sekolah, guru, ibu bapa atau penjaga dan komuniti secara tidak langsung. Pegawai keselamatan di sekolah juga memainkan peranan penting dalam memastikan urusan keselamatan di sekolah terkawal dan semua patuh SOP ketika berada di sekolah. Memang kita semua berada dalam situasi yang lentihkan, merimaskan dan mengujikan kesabaran. Namun, jika tidak pecahkan duyung, manakah dapat sagunya? Semua pihak perlu bersatu hati ketika ini bagi memastikan kejadian generasi muda dan kelangsungan sistem pendidikan negara kita berjaya secara langsung. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih.